Okay, Assalamualaikum and good morning. Okay, kita jumpa lagi untuk sambungan daripada tajuk parametric equations of conics. Okay, now we look at the first example. Example 1. Find the Cartesian equations of the following curves whose parametric equations are. Okay, jadi dalam soalan ini dia bagi soalan itu dalam bentuk parametric equation and then dia minta kita cari the Cartesian equation. Jadi maksudnya parametric equation ini adalah x and y in terms of a parameter, and then kita nak hapuskan eliminate the parameters so that kita akan dapat balik hubungan di antara y dan x. So hubungan di antara y dengan x ataupun satu persamaan yang melibatkan y dengan x tu yang dipanggil sebagai Cartesian equation. Okay. Jadi contohnya dalam example 1 itu, okay, kita tengok example 1 dalam soalan A, dia bagi x sama dengan 2 cos theta. Sini ada 2 cos theta, and then dia bagi pula y sama dengan 2 sin theta tolak 1. Okay, 2 sin theta tolak 1. So bila kita lihat sahaja the Cartesian equation, the parametric equation. Parametric equation ini dia mesti ada dua persamaan lah. Satu x, satu lagi y. So dalam kes ini dia ada cos theta, sin theta. So kita dah boleh agak dia boleh jadi satu ellipse ataupun satu circle. Okay. Jadi caranya ialah kita akan cuba menghapuskan theta daripada the parametric equation. Okay. Jadi katalah ini sebagai persamaan satu. Dan di sini adalah persamaan 2 kita. Alright. So from 1, okay, daripada sini, okay, kita akan ada cos theta ni samalah dengan x per 2. Okay. Jadi daripada persamaan yang kedua pula, okay, kita ada nilai 2 sin theta. Okay, sekejap. Sin theta-nya, sin theta, okay, saya bawa ke sebelah sini, dia akan jadi y tambah 1 kan. Yang ini sama dengan 2 sin theta. So should be kita akan divide by 2 lah. Okay, 2 sin theta ni dah turun bawah. So jadi yang ini. Okay, so kita dah ada sebutan cos theta dan sin theta in terms of x and y. And then we can use the identity, using identity of trigonometric function itu. Gunakan identity yang sin squared tambah cos squared sama dengan 1 itu. So kita akan ada hubungan inilah. Okay. Sin squared theta campur dengan cos squared theta ini, so samalah dengan 1. Okay. Jadi ini adalah sifat daripada identity lah dalam trigonometric functions. Okay. Jadi okey, dekat sini saya ada sin theta-nya, saya boleh gantikan. Y tambah 1 bahagi 2, okey, kuasa 2 tambah, okey, cos theta saya tadi adalah x per 2, okey, kuasa 2 dan equals 1. So the idea is kita nak eliminate theta from the equation. So ini adalah satu caranya lah. Jadi kalau untuk ellipse dan juga circle, so this is the way to do lah. We have to use the trigonometric identity. Okay. Jadi dekat sini sekarang saya akan dapat y tambah 1 kuasa 2. Okay, kat sini ialah per 4. Kemudian tambah dengan x kuasa 2 per 4 equals 1. Okay. Jadi sebab yang kat bawah ini ialah dua-duanya 4, so kita boleh samakan dia. Y tambah 1 kuasa 2, okay, tambah dengan x kuasa 2, so this one equal 4. Okay. Jadi nampaknya dekat sini perkali bagi x squared dengan y squared-nya adalah 1. Okay. Nampaknya dia adalah satu circle. Okay, dan dia akan menghasilkan. Jadi kita dah dapat lah ni. So this is the Cartesian equation. So daripada Cartesian equation yang kita dapat, selepas menghapuskan theta, kita kena identify lah what type of Cartesian equation is this. Okay.
So nampaknya kat sini perkali bagi x squared dengan y squared dia sama 1. Okay. Dan kat sini ada nilai constant. Okay. So ini should be the r squared. Okay. Jadi maksudnya kita akan dapat satu circle. So this is a circle dengan center, tapi dia ada center. Centernya dekat sini bukannya kosong-kosong lah. Sebaliknya circle with center kosong -1. Okay. Circle with center kosong -1. Yang mana nilai R dia samalah dengan 2 units lah. Sebab dekat sini mewakili R squared. So R nya sama dengan 2. So the Cartesian equation is a circle with center kosong -1 and radius 2 units. So itulah caranya. Okey, nanti kita tengok pula untuk soalan B. Okey, dalam soalan B itu kita ada lebih kurang macam ini juga. Okey, jadi dalam B tu dia ada dibagi secara umum sahajalah, iaitu A cos theta. Okey, kemudian dia bagi pula Y sama dengan B sin theta. Okey. Okey, jadi sekarang konsep dia sama je macam tadilah. Ini ada persamaan 1, okey, sini ada persamaan 2. Jadi maknanya from 1 kan sama kan? From 1 kita akan ada cos theta ni samalah dengan x over A. Okey, kemudian daripada 2 pula, daripada 2 ni tadi, ini satu ni, daripada 2 kita akan dapat pula nilai sin theta ni samalah dengan y over b. Okay, so menggunakan identity of a trigonometric function. Okay, sifat identity itu kita ada cos squared theta campur dengan sin squared theta ini, so samalah dengan 1. Okay, jadi maksudnya saya boleh masukkanlah x per a, okay, kuasa 2, kemudian tambah dengan y over b, okay, squared, then this one equals 1. Okay, jadi maksudnya dekat sini nanti saya akan dapat x kuasa 2 per A kuasa 2 tambah dengan Y kuasa 2 per B kuasa 2 sama dengan 1. Okay. Jadi dekat sini kita mengandaikan bahawa A tu tak sama dengan B lah. Okay. Jadi kalau katakan A tak sama dengan B dekat sini, so yang ini adalah dia punya Cartesian equation. So yang ini adalah Cartesian equation for ellipse with center kosong-kosong. Sebab kat sini tak ada apa-apalah. Tak ada tolak tambah something dekat atas ni. Okay. Kalaulah A tu tak sama dengan B, dan dia akan jadi satu ellipse. Dalam kes ini kita andaikan A tak sama dengan B lah. So this is an ellipse. Kalau katakan dekat bawah ini sama, macam tadi dekat bawah ni adalah sama, so dia akan jadi satu circle. Okay. Kalau tak sama, okay, dan dia akan jadi satu ellipse. Sebab bila tak sama dekat bawah ni, so bila kita tukar bentuk menjadi general equation, perkali bagi x squared dan y squarednya jadi tak sama. So that's the ciri of ellipse. Sama ada kalau general form dia perkali bagi x squared tak sama dengan perkali bagi y squared, atau kalau diberi dalam bentuk standard form ini, nilai dekat bawah ni, nilai dekat bawah x squared dengan y squared ini tak sama, so itu adalah ellipse. Kalau standard form nilai dekat bawah x squared dengan y squared sama macam ini, so dia akan jadi satu circle. Okay, so the curve is an ellipse lah. The curve is an ellipse. Okay, ellipse with center kosong-kosong. Okay. Jadi ceritanya macam itulah. Kalau kamu perhatikan dekat sini, dia dalam bentuk yang sebelum ini cikgu bagi kan, yang ada A cos theta kan bentuk umumnya, kemudian ada B sin theta, yang ini pun sama jugalah A cos theta, B sin theta. So yang itu biasanya diberi dalam soalan. Okay. Kemudian untuk soalan C pula, kita ada dia bagi X sama dengan AT squared, dan Y sama dengan 2AT. Masih ingat lagi tak yang cikgu terangkan dalam video sebelum ini? Kalau macam ini yang ada AT squared tu, AT tu dia will be a parabola. Tapi kita nak cuba tunjukkan dahululah. Okey. Seperti biasa, yang ini adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Okey, cikgu buat jauh sikit lah. Okey, ini adalah persamaan satunya.
Kemudian satu lagi saya ada y sama dengan 2at. So ini adalah persamaan yang kedua. Jadi cara kita nak menghapuskan t daripada satu parametric equation ialah kita boleh ambil daripada persamaan 2, saya boleh jadikan t itu sebagai tajuk lah, sebab yang ini lebih simple lah, bermakna yang ini ada t squared, yang ini ada t, so ini adalah y over 2a. Saya ubah y ini cross multiply, so y sama 2a, and then sub into 1. Kita masukkan pula yang ini ke dalam persamaan satu kita. Jadi maksudnya nanti saya akan dapat persamaan satu ialah x sama dengan a. Tempat t tu saya gantikan dengan y bahagi dengan 2a. Ada kuasa 2 kat sini kan, t kuasa 2, so dia jadi y over 2a kuasa 2. So apa yang saya dapat dekat sini adalah a. Kat sini akan ada y kuasa 2 bahagikan dengan 4a squared lah, 4a squared. So yang ini habis satu, tinggal 1a dekat bawah. Jadi dia akan menjadi x sama dengan y squared divided by 4a. Ada 1a dekat bawah. Jadi akhirnya kita akan dapat y squared sama dengan 4ax. So ini adalah the Cartesian equation untuk satu parabola. Jadi ceritanya pusing-pusing sajalah. Daripada persamaan the parametric equation, kita hapuskan dia punya parameter, kita cuba hapuskan, cari idea macam mana kita nak hapuskan t, dan bila dah hapuskan t, kita dapat balik hubungan di antara y dengan x. So this is the Cartesian equation. So what type of curve is this? So this is a horizontal parabola, ataupun tak perlu sebut horizontal lah, sebut saja this is a parabola with vertex kosong-kosong. Parabola dia ada vertex kosong-kosong kan. Macam ni lah. So dia akan menghasilkan satu parabola yang mempunyai buscunya pada titik kosong-kosong. So kita dah buat the curve is a parabola or the horizontal parabola. And then kita tengok lagi contoh yang seterusnya. Untuk yang next example itu kita akan ada, susah sikit nak padam lambat sikit kejap. Untuk soalan D tu, untuk soalan D kita akan ada x sama dengan a per 2. A per 2, kemudian kita ada t tambah 1 per t. Ini nampak macam hyperbola kan. So ini adalah persamaan 1, parametric equationnya persamaan 1, kemudian kita ada y sama dengan a per 2, kemudian sini ada t tolak 1 per t. So this is the second equation. Jadi kita kalau daripada apa yang cikgu tunjuk sebelum ini, kita dah tahu bahawa dia ni adalah satu hyperbola. Tapi macam mana nak tunjukkan, nak buktikan? So from 1, kita boleh jadikan t itu sebagai tajuk lah. T tambah 1 per t ni saya keluarkan. Yang ini samalah cross multiply, so itu adalah 2x per a. Kemudian daripada persamaan 2 ni pula, persamaan 2, saya jadikan t itu juga sebagai tajuk. Yang ni t tolak 1 per t sama dengan 2y per a. So samalah dengan 2y per a. Selepas itu katalah ini persamaan 3 dan ini adalah persamaan 4. Nampaknya ideanya adalah kita nak menghapuskan t kan. So apa kata saya akan ambil, katalah persamaan 3 saya tolak persamaan 4, supaya saya boleh hapuskan t. Jadi t tolak t habis. Kemudian dekat sini 1 per t tolak, I think this one is should be tolak atau tambah. Wait. Kita kejap. Untuk menghasilkan satu hyperbola, kita akan ada x squared dengan y squared kan? Saya terlupa pula tertinggal satu step. Kita cuba squaring dulu. Persamaan 3 ni kita kuasa 2 kan. So persamaan 3
Okay, kita kuasa 2 kan. So kita akan dapat T tambah 1 per T. Kat sini kuasa 2. So sini samalah dengan 4x squared bahagi dengan A squared lah. Okay. Sebab dalam hyperbola ada x squared dengan y squared kan. Jadi kita cuba kuasa 2 kan supaya muncul nilai x squared. Kalau tak dekat sini x dengan y saja. Okey, jadi nanti persamaan yang keempat ini kita kuasa 2 kan juga. So kat sini dapat T tolak 1 per T. Okey, kuasa 2 sama dengan 4y squared. Okey, per dengan A squared. Okay. Dah dapat yang ini. Okey. Sekejap persamaan ini. Okey, jadi nanti kita boleh ambil okey. Yang dekat atas ni dia akan menghasilkan T kuasa 2 tambah dengan 2 darab T darab 1 per T. Tambah 2, kemudian tambah dengan 1 per T squared. Okay, yang ini samalah dengan 4x squared bahagi dengan A squared. Okay, kemudian persamaan yang di bawah ni pula, bila saya kembangkan, dia akan menghasilkan, sini jadi tolak 2. Maksudnya A kuasa 2 tambah 2AB. T kuasa 2 tolak 2 kali T darab 1 per T. So tolak 2 sahaja tambah dengan 1 per T squared. So ini samalah dengan 4y squared. Okay, bahagikan dengan A squared. Okay. Jadi inilah step-step dia tadi. Okay, kalau kita tak nak banyak sangat, okay, kita jadikan ini sebagai persamaan 3 dan yang ini sebagai persamaan 4. Okay. Jadi sekarang saya akan ambil, baru saya ambil persamaan 3 tolak dengan persamaan 4. Okey, ini tolak ini habis sebab kita nak hapuskan T. So yang ini 2 tolak 2, so jadi 4. Okey, yang dekat sini 1 per T squared, tolak ini habislah. Okey, jadi ada tanda sama dengan kat sini. Okey, sama dengan. Alright, yang ini atas tolak bawah, so kita akan ada 4x squared bahagi dengan A squared, kemudian tolak dengan 4y squared bahagikan dengan A squared. Okay. Jadi maksudnya kat sini dua-dua bawah ni adalah A squared. Jadi maksudnya saya boleh tulis itu sebagai 4x kuasa 2 tolak dengan 4y kuasa 2. Okay, so samalah dengan 4A squared. Okay. Jadi sebabkan semuanya ada perkalinya 4, jadi ini boleh diringkaskan sebagai x squared, okay, tolak dengan y squared samalah dengan A squared. Okay. So daripada sini dia akan menghasilkan satu Cartesian equation. Daripada parametric equation tadi kita dah hapuskan T. Caranya ialah kita jadikan T sebagai tajuk. Selepas itu jangan lupa kuasa 2 kan dahulu. Okay, squaring both sides of the equation untuk mengeluarkan nilai x squared dengan y squared, sebab kita tahu hyperbola memang akan ada x squared dan y squared. Selepas itu kita akan menolakkan 3 tolak 4 supaya kita boleh hapuskan T. Yang ini adalah satu constant saja kan, yang ini pun hapus. Okay, jadi tolak dan finally kita dapat x squared tolak y squared sama dengan x squared. So that one will be the horizontal hyperbola. Horizontal hyperbola. So the Cartesian equation is the hyperbola lah. The Cartesian equation is the hyperbola with center kosong-kosong. Okay, dalam kes ini dia adalah center kosong-kosong. Okay. Jadi dah settle lah untuk kesemua soalan ni. Dalam soalan D pun dah ada. Sekejap. Oh, lama. X. Soalan ni sebenarnya nilai. Dekat sini nilainya adalah B. Saya minta maaf sebab itulah jawapan dia macam lain. Okay, sorry. Dia bagi nilainya adalah B. Okay, tak apa saya boleh tukarkan sahaja. Okay, jadi kat sini adalah B. Okay, kemudian mana lagi? Yang kat sini akan jadi B squared. Di sini akan jadi B squared. Okay, so maknanya kat sini pun akan jadi B squared. Okay, here also is B squared. Okay, jadi maksudnya finally nanti dia akan jadi, okay, saya tak perasan tadi ingatkan A squared je. Alamak, tersilap tulis pula. Okay, jadi maksudnya sekarang dia akan jadi, okay, kita hapuskanlah 4, sini ada 4, sini ada 4. Jadi maksudnya dia adalah x kuasa 2 per
A kuasa 2 tolak dengan Y kuasa 2 per B kuasa 2. Sini sama dengan 1. Maksudnya kita bahagi 4 lah. Ini kita bahagi dengan 4, ni kita bahagi dengan 4, so kita bahagi dengan 4. So kita akan dapat inilah dia punya Cartesian equation. So that one will be the horizontal parabola lah. Kalau macam tadi dekat bawah ni a squared nilainya sama, dia akan menghasilkan satu rectangular hyperbola kan. Tapi cikgu tersilap tulis tadi, tak perasan yang kat sini adalah b. So this is the methodnya lah. Kalau katakan b tak ada masalah lah. Kita jadikan t sebagai tajuk in terms of x dan a, in terms of y dan b, and then kita squaring, and then kita ambil satu persamaan, yang persamaan 3 tolak 4 supaya kita hapuskan t. So dapat balik lah macam ini. So ini akan menghasilkan satu hyperbola lah with center kosong-kosong. Kalau yang tadi dia jadi satu rectangular hyperbola. Sorry tersilap sikit, tak perasan. So nanti cikgu sambung lagi lah untuk example yang seterusnya.